Salam keluarga Malaysia, salam Sabah Maju Jaya. Sabah hebat, katakan tidak kepada nomor 16, katakan ya kepada 10 terbaik. Anak-anak calon SPM kohort 2021 yang bakal untuk menduduki SPM bulan Mac 2022 ini. Untuk makluman semua, pada tahun untuk kohort 2021 ini seramai 35.264 calon sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia akan menduduki SPM dan dicampur dengan calon sekolah swasta dan juga persendirian, menjadikan jumlah besar adalah 39.186 calon. Dan calon-calon SPM ini akan menduduki peperiksaan SPM di 304 pusat peperiksaan, ya. Jadi anak-anak sekalian calon SPM 2021, terutama sekali calon-calon sekolah, sama ada calon sekolah bantuan kerajaan, sekolah kerajaan atau sekolah swasta yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, saya ucapkan selamat menghadapi peperiksaan, dan anak-anak calon yang untuk kohort 2021 ini merupakan calon SPM yang unik, sebab pada kebanyakan masa Anda semasa di tingkatan 4 dan 5 Anda mengikuti pengajaran dan pembelajaran itu pada kebanyakan masa adalah secara PDPR atau pengajaran dan pembelajaran dari rumah, dan peluang untuk bersemuka itu agak sedikit berbanding dengan PDPR. Bagaimanapun, saya sangat percaya guru-guru telah menyediakan anak-anak dengan ilmu yang sepatutnya untuk dibawa menduduki peperiksaan ini. Dan saya juga percaya anak-anak sekalian sudah persediaan diri sendiri juga untuk menghadapi peperiksaan ini sudah cukup banyak, ya. Saya juga ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua calon peperiksaan yang 35.000 ini. Anda telah, walaupun saya kata tadi Anda adalah calon yang unik sebab kebanyakan masa adalah melalui PDPR, tetapi dalam ujian lisan bahasa Melayu dan bahasa Inggris serta amali sains yang sudah pun berlalu, sudah berakhir minggu ini, telah berjalan dengan begitu lancar, berjalan dengan begitu lancar. Jadi itu yang saya percaya, bahwa anak-anak dan cikgu-cikgu, anak-anak calon ni telah cukup bersedia untuk menghadapi peperiksaan tersebut. Begitu juga saya sangat percaya guru-guru Anda telah memberikan bimbingan yang sepatutnya, bimbingan yang cukup kepada anak-anak sekalian, ya. Baik, saya dengan ujian lisan, BM dan BI dan juga amali sains tu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, terima kasih kepada petugas-petugas peperiksaan yang telah membimbing dan telah mengendalikan peperiksaan itu, kertas itu untuk anak-anak sekalian. Baik, saya ingin memberikan beberapa nasihat kepada calon-calon SPM, khususnya calon-calon di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ini, sebab umur anak-anak tahun ini adalah dalam 17 atau 18 tahun, ya. Dan masa depan anak-anak masih terbuka luas, masih jauh lagi perjalanan hidup anak-anak. Jadi SPM ini adalah salah satu peringkat yang dihadapi oleh setiap anak-anak yang masih belajar di sekolah, ya. Jadi untuk menghadapi peperiksaan ini nanti, nasihat saya adalah datanglah dengan cukup bersedia. Cukup bersedia itu diambil kira dari segi pertama adalah jadwal waktu peperiksaan itu sentiasalah baca, sentiasa tengok
jangan tertinggal subjek kertas peperiksaan sebab terlupa jadual. Jadi seiringan dengan itu kena bangun awal kan. Waktu peperiksaan itu perlu bangun awal, perlu bersarapan, kemudian pakaian, berkaitan dengan pakaian. Kalau anak-anak pakaian tu sudah tidak muat, pakaian seragam sekolah tu sudah tak muat, tidak perlu risau. Boleh pakai pakaian yang sesuai, asalkan kemas ya. Jadi kemas dan bersih lah. Okey, yang kedua itu adalah dokumen peperiksaan. Yang wajib dibawa itu ialah kad pengenalan dan slip menduduki peperiksaan. Okey, dan saya juga mohon anak-anak supaya menjaga kesihatan diri sendiri. Usahakan supaya mempunyai tidur yang cukup dan kalau ada yang mengambil ubat atas nasihat dokter, makanlah ubat yang diberikan oleh doktor ya, supaya anak-anak sihat untuk datang ke sekolah, datang ke bilik peperiksaan ya. Okey, untuk sekolah ataupun pusat peperiksaan, pusat-pusat peperiksaan ini sudah cukup bersedia untuk menerima anak-anak untuk menduduki peperiksaan. Kita telah memberikan taklimat kepada semua sekolah, semua pusat peperiksaan ini, dan apa yang perlu dibuat oleh sekolah tentang penjagaan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga oleh Majlis MKN, Majlis Keselamatan Negara, dan kita patuhi semua itu. So berkaitan dengan bilik peperiksaan, kalau tiba-tiba adik-adik rasa tak sihat semasa menduduki, semasa menjawab itu, jangan risau ya. Sebab bilik-bilik khas untuk yang murid yang kurang sihat disediakan juga semasa peperiksaan. Jadi saya nasihatkan agar nombor telefon anak-anak diberikan kepada guru, terutama guru setiausaha peperiksaan SPM. Saya percaya kamu semua tahu, anak-anak tahu siapa yang setiausaha peperiksaan SPM tu. Berikan nombor telefon kepada beliau, dan saya juga nasihatkan pengetua-pengetua setiausaha peperiksaan mempunyai nombor telefon setiap calon peperiksaan, supaya kalau katakan pukul 7.30 sekiranya anak itu belum datang lagi ke sekolah, kena cari di mana keberadaan anak tersebut ya, calon peperiksaan tersebut. Baik, itu yang pertama. Dan sekiranya tidak sehat itu disebabkan positif COVID-19, itu pun perlu dimaklumkan kepada pengetua, supaya pengetua boleh memohon untuk memasukkan nama anak-anak ke dalam jadual yang kedua, jadual SPM yang kedua ya. Sebab pengetua perlu memohon untuk memasukkan nama itu dalam permohonan tersebut. Jadi jangan tertinggal dalam permohonan tersebut sekiranya anak-anak terlibat dengan positif COVID-19. Nasihat saya juga adalah tentang saya juga ingin memaklumkan berkaitan dengan inisiatif oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk pelajar-pelajar yang cemerlang dalam SPM ini. Inisiatif itu telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah tidak berapa lama yang lepas, berkaitan dengan apa yang anak-anak cemerlang ni dapat kalau melanjutkan pelajaran selepas SPM ya. Jadi ada beberapa bantuan pendidikan yang diberikan, bantuan pendidikan, bantuan beasiswa, tajaan juga untuk melanjutkan pelajaran ke institusi yang lebih tinggi. Jadi usahakan untuk mendapat keputusan yang cemerlang
supaya anak-anak layak untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut, ya. Banyak bantuan yang diberikan kepada anak-anak untuk anak-anak Sabah ini untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi layak lulus SPM ni ada dua yang diambil kira. Yang pertama adalah layak mendapat sijil. Kelayakan mendapat sijil ini lulus dalam bahasa Melayu dan juga sejarah. Kena lulus dua subjek itu dan anak-anak akan layak mendapat sijil SPM. Tetapi untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, perlu mendapat keputusan yang cemerlang lah, ya, yang baik. Tetapi kalau anak-anak mendapat keputusan yang kurang cemerlang, jangan berputus asa. Jangan berputus asa sebab masih banyak lagi peluang pendidikan dalam kemahiran. Banyak peluang pendidikan. Peluang pendidikan ni bukan sahaja kepada yang cemerlang, tetapi juga yang sederhana, keputusan yang sederhana. Ataupun yang setakat lulus LMS, layak mendapat sijil. Ada peluang-peluang pendidikan untuk semua peringkat ini. Jadi jangan risau, tetapi mencapai keputusan yang cemerlang itu adalah, saya percaya, adalah sasaran setiap pelajar. Sasaran setiap pelajar dan harapan ibu bapa juga. Tapi bagi saya yang penting adalah anak-anak berusaha. Usaha itu ada, ya. Berusaha sedaya upaya untuk mencapai keputusan yang terbaik untuk diri Anda, ya. Terbaik untuk diri Anda. Jadi di pihak kami mendoakan kejayaan anak-anak dalam menghadapi peperiksaan ini. Usahakan supaya sentiasa sehat dan hadir ke bilik peperiksaan, ya. Dan usahakan menjawab yang terbaik, ya. Dan jangan lupa untuk meminta doa juga, meminta blessing daripada guru-guru anak-anak sekalian dan juga ibu bapa, ya. Jangan lupa minta blessing ibu bapa. Dan yang penting sekali ialah jangan lupa berdoa untuk diri sendiri, ya. Sebab berdoa itu memberi ketenangan kepada anak-anak juga. Ketenangan kepada diri sendiri supaya dapat menghadapi peperiksaan itu dengan tenang. Okey, anak-anak sekalian, saya sangat percaya dalam tempoh 2 tahun ni, semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni, cikgu-cikgu sudah cukup membantu anak-anak sekalian dalam apa kaedah sekalipun, sama ada bersemuka ataupun melalui PDPR. Saya juga percaya unit bimbingan dan kaunseling telah memberikan banyak nasihat kepada anak-anak untuk persediaan mental dan juga persediaan fizikal. Dan selepas nanti SPM, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah akan mengadakan pula Karnival Kerjaya. Dalam Karnival Kerjaya itu kita akan panggil institusi-institusi yang boleh memberikan penerangan kepada anak-anak tentang kemana anda selepas SPM. Sama ada melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi ataupun mengambil kursus-kursus kemahiran. Dan juga dari segi kerjaya juga kita akan bantu memberikan penerangan-penerangan tersebut. Tapi yang penting sekali ialah ikutilah SPM itu dahulu, ya. Tentang karnival itu kami akan maklumkan kemudian tentang jadualnya. Jadi anak-anak sekalian, selamat menghadapi peperiksaan SPM dan usahakan supaya datang ke bilik peperiksaan dan memberikan jawapan yang terbaik daripada anda semua. Sekian, terima kasih.